الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Memandangkan pertemuan kita pada hari ini kebetulan pada 7 Rabiul Awal, dan insya-Allah kita akan menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khamis yang akan datang. Jadi pada pagi ini kita mempelajari sedikit berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa kitab. Yang pertama sekali, baginda Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pada hari Isnin menurut kesepakatan para ulama, dan menurut pendapat yang paling masyhur dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan sewaktu kelahiran Nabi SAW ada beberapa peristiwa pelik yang berlaku. Bahkan ketika mana ibu Nabi SAW mengandung baginda pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan perkara yang luar biasa. Dia rasa ringan, melahirkan dengan mudah dan sebagainya. Apa yang saya nak sebut pada pagi ini, beberapa bulan yang lepas ada kita dengar khabar daripada sebahagian ustaz kita yang menyebut tentang ibu dan ayah Nabi SAW. Menurut pendapat Imam Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dan disokong oleh kebanyakan ulama, Imam Suyuti karang lebih kurang 5-6 buah kitab, begitu juga Imam Al-Barzanji dan sebagainya. Pendapat yang terkuat, Al-Qaulul Asah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab Al-Dhakhair Al-Muhammadiyah, bahawasanya mak dan ayah Nabi SAW adalah ahli syurga. Berdasarkan kepada ayat dalam suratul Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa ahli fatrah, mereka yang hidup di zaman tidak diutus Nabi. Fatrah zamanun lam yub'ats fiha nabiyyun. Kami tidak akan menyiksa melainkan setelah kami utus Rasul. Jadi mak Nabi SAW, ayah Nabi SAW wafat, meninggal dunia ketika Nabi SAW dikandung oleh ibunya selama 2 bulan. Dan mak Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW berumur 6 tahun. Jadi mak dan ayah Rasulullah meninggal dunia sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Pendapat yang terkuat berdasarkan kepada ayat itu, maka mak dan ayah Rasulullah adalah ahli syurga, bukan ahli neraka sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian saudara kita. Mereka berdalilkan kepada hadis Imam Muslim yang berbunyi, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapa aku dan bapa kamu dalam neraka. Hadis itu dijelaskan oleh para ulama dengan alasan masing-masing. Antaranya Al-Imam Al-Qustulani rahimahullah menjelaskan bahawasanya hadis itu mansukh dengan ayat Quran tadi. Begitu juga pendapat Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Pendapat Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim dalam kitab Asmatun Nabi, dan beberapa ulama yang lain menjelaskan bahawasanya mak dan ayah Nabi SAW adalah ahli syurga. Itu benda yang kita nak kena pegang.
Kerana menyatakan mak ayah Rasulullah ahli neraka itu adalah salah satu daripada perkataan yang boleh menyakitkan hati Nabi SAW. Allah melarang kita menyakitkan hati Rasulullah. Sehingga kan ada ulama sebut dalam satu syair, sekiranya tanah yang peluk Rasulullah di makam Rasulullah sekarang ini dianggap tempat yang terbaik. Antara pendapat ulama ada menyatakan tempat yang terbaik ialah tanah yang menjadi liang lahat tempat Nabi SAW dikebumikan, kerana dia memeluk manusia yang terbaik. Sekiranya tanah yang kembak Rasulullah itu dianggap baik kerana kembak Rasulullah, bagaimana dengan perut yang mengandung Rasulullah? Fakaifa bi batnin hamalathu? Kenapa perut dikatakan masuk neraka sedangkan tanah itu dianggap baik? Oleh yang demikian, ulama-ulama Azhar, khususnya ulama yang mutaakhirin, begitu juga ulama Azhar, antaranya Syekh Atiyah Saq, antaranya ulama Azhar Muhaddis Iskandariyah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Kittani, Dr. Yusri yang mengajar Sahih Bukhari dalam Masjid Azhar, menyatakan kecenderungan mereka kepada pendapat yang menyatakan mak dan ayah Rasulullah adalah ahli syurga. Jadi rumah saya sebenarnya ada 7-8 buah kitab cerita tentang mak ayah Rasulullah ahli syurga. Kenapa? Kerana mak ayah Rasulullah dihukumkan sebagai ahli fitrah, ataupun sebahagian kitab kata atas agama Nabi Ibrahim. Buktinya dalam satu kitab tajuk dia As-Siratul Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Abu Syuhbah, disebutkan ketika Abdullah ayah kepada Nabi SAW berjalan dalam keadaan wajahnya berseri-seri, seorang perempuan melihat dia lalu mengajak dia berzina. Lalu Abdullah menyatakan ketika itu, ammal haramu fal mamatu dunahu, aku rela mati daripada melakukan perkara haram, daripada berzina. Berarti Sayyiduna Abdullah mempunyai satu pegangan bahawanya zina itu satu perkara yang haram. Daripada mana dia dapat? Daripada agama dan ajaran yang betul. Ada pendapat menyatakan agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada ayat Quran berbunyi wa taqallubaka fis sajidin, perpindahan kamu di dalam diri orang-orang yang sujud kepada Allah. Daripada ayat itu sebagian ulama mentafsirkan mak ayah Rasulullah, tok wan Rasulullah sampai kepada Nabi Adam semuanya ahli syurga. Jadi jangan kita terpengaruh dengan pendapat yang menyatakan bahawasanya mak ayah Rasulullah ahli neraka, kerana hadis itu walaupun hadis sahih Muslim, tetapi ia tidak lebih kuat daripada ayat Quran yang disebutkan, iaitu dalam suratul Isra. Baik. Di antara peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW daripada mula dilahirkan, yang terkenal ketika berumur 6 tahun mak dia bawa pergi Madinah ziarah ayahnya. Patah balik sampai di satu tempat nama Al-Abwa, di situ di antara Mekah dengan Madinah, mak Nabi SAW meninggal dunia. Pada tahun kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Setelah itu umur 13 tahun dibawa oleh pak saudaranya. Kemudian setelah datuknya meninggal dunia dipelihara oleh pak menakan Abu Talib. Abu Talib bawa pergi ke Syam, bawa Nabi SAW untuk menega sampai di satu tempat nama Busra. Di situ dilihat oleh seorang rahib, seorang pendeta, nama dia Bahira. Dia lihat Nabi SAW, peristiwa ataupun apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu menunjukkan Nabi adalah seorang Rasul akhir zaman. Cerita ini disebutkan dalam kitab sirah, di antaranya kitab Ibnu Hisham. Sebelum Abu Talib sampai ke situ, Bahira ni telah bermimpi. Mimpi yang baik, mimpi melihat seorang Nabi datang kepadanya. Kemudian dia mensuruh orang buat makanan yang banyak, kerana dia nak jamu rombongan yang datang, kerana dalam rombongan itu ada seorang Nabi. Bila rombongan itu sampai dekat dengan dia, dia pergi panggil dia pamai dekat dia nak jamu makan. Rasulullah tak pergi, Rasulullah masih budak ketika itu, sedang tidur di bawah pokok, tidur di bawah pokok. Kemudian
Bila dia tanya mereka, last sekali mereka kata, kami dah main semua, dah aku dapati ada seorang budak yang belum datang. Kemudian mereka pergi panggil dia, dia main. Akhirnya apabila